Okey, kita mulakan kelas kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baik, tajuk kita hari ini ialah pada bab 3. Bab 3 tentang pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey. Siapa baru masuk, tuliskan nama di ruangan chat. Okey, cikgu akan tunjukkan skrin cikgu. So, untuk tajuk ini cikgu akan bagikan kepada dua bahagian ya. So, bahagian pertama adalah sehingga kesan pergerakan bumi. So, nanti bahagian kedua kita akan cerita pasal La Nina, El Nino dan sebagainya ya. Okey. Baik. Kita mulakan. So, yang pertama. Now, bumi awak tahu bumi kita dia tidak tegak. Sekejap cikgu ambil. Kebetulan ada. Kalau kat rumah tak ada benda ni. Nampak ni. Nampak bumi kita. Ini dia panggil globe. Okay, bumi kita ni sebenarnya dia condong. Dia condong macam ni lah awak tengok. So dia condong 23.5 darjah daripada satah tegak. So ini tegak. Nampak cikgu ya? Ini tegak. So dia condong 23.5 darjah. Sebab tu awak tengok dia punya paksi ni sengit. Okay, dia condong ke sana 23.5 darjah. Okay. Kemudian yang kedua, dia berputar daripada barat ke timur. Bukan daripada timur ke barat. Kalau dia berputar daripada timur ke barat, maksudnya itu dah kiamat. Okay, dah habis dah alam ni. Okay, so dia berputar daripada barat ke timur. Sebab itu awak nampak matahari terbit daripada timur ke barat. Okay, ingat satu je, berputar dari barat ke timur. Yang baru masuk ya, tulis nama di ruangan chat. Okay, satu putaran lengkap, satu pusingan lengkap ni akan mengambil masa selama 24 jam. Kita kira 24 jam. Tapi sebenarnya dia 23 jam 56 minit. Susah nak kira, jadi kita bundarkan dia, kita jadikan dia 24 jam. Okey? Baik, dengar tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, sebab cikgu takut awak tak dengar, sini ada banyak gangguan sikit. Okey. Baik. Itu ialah putaran. Jadi dua jenis pergerakan. Satu ialah putaran di atas paksi. Satu lagi ialah peredaran mengelilingi matahari. Matahari tengah-tengah, dia keliling matahari. Susah cikgu nak tunjuk dekat sini. Tapi awak nampak lah. Okey. So satu putaran ini mengambil masa selama 365 suku hari. Okey, dengar betul-betul ya. Satu pusingan lengkap 365 suku hari. Satu pusingan kedua yang lengkap 365 suku hari. So suku tadi tu tambah dengan suku lagi, maka dia akan menjadi setengah hari. Okey? Kemudian pusingan yang ketiga masih lagi 365 suku hari. Dah. Yang suku tadi tu dah setengah tadi tu, tambah lagi suku, dah 3 suku. Okey. Pusingan yang keempat masih lagi 365 suku hari. Yang suku tu tambah lagi, dia dah menjadi 1 hari ekstra. 366 hari. Now, dia tak boleh teruskan begitu. Nanti satu pusingan akan jadi beribu-ribu hari. Jadi bila ada yang 1 hari ekstra ni, itulah masanya dia akan menjadi tahun lompat. Sebab itu bulan Februari ada 29 hari pada masa itu. Kalau tidak, Februari cuma ada 28 hari sahaja. Tapi disebabkan suku tambah suku tambah suku tambah suku menjadi 1 hari, itu dimasukkan dalam bulan Februari. Jelas? Faham semua? Sila respon. Faham. Okey. Baik, siapa yang respon tu? Seorang yang respon.
Okay, next. Ni dia. So, bumi condong. Awak nampak ni condong ni. Ni satah tegak ni. Okay, nampak mouse cikgu kan? So, dia condong. Daripada satah tegak ni 23,5 darjah. Atau dia condong daripada satah orbit. Condong 66,5 darjah. Mana-mana pun boleh. Yang penting dia memang condong. Okay, ini kutub utara. Ini kutub selatan. Ini garisan katul istiwa. Okay, awak tengok kita punya bumi memang condong. Okay, next. Baik. Bila dia dah condong begini, okay, apa kesan dia? Of course, kesan pertama ialah siang dan malam. So, awak tengok sini. Bayangkan, ni bumi kita. So, dia condong macam tadi tu. Okay. So, sini matahari. So, matahari bagi cahaya dekat sini saja. So, apa berlaku dekat sebelah sini? Malam, gelap. So, sini tak ada cahaya matahari, sini gelap. So, sini siang, sini malam. Okay? Ini garisan dia yang memisahkan siang dan malam. Jadi, mana Malaysia? Ini Malaysia. So, Malaysia bila sampai sini, dia dah capai senja dah masa ni. Patutnya senja-senja ni orang tak keluar rumah dah, orang duduk dalam rumah. Okay? Lepas tu malam. Sampailah belakang ini. And then bila dia muncul balik semula dekat sebelah sini, dia jumpa siang. Okay? Cikgu pusing kat sini. Dekat sini. So, bayangkan sini siang, sini malam. So, bila sini subuh. Lepas tu, dia dah sampai pagi, tengah hari dan sampailah ke malam lagi sekali. Itu putaran dia. Jelas ya? Faham ya? Okay. Next. Apa lagi kesan dia? Ni contoh. Cikgu lupa nak tunjuk. Okay. So dia berputar begini. Jadi awak nampak mana siang. Ini siang ni. Ini siang. Sini malam. So bila sampai sini. Ini garisan ni. Kita panggil senja lah. Waktu senja kita. Okay. Apa lagi? Ini dia. Awak bayangkan ya. Awak bayangkan. Kelajuan bumi berputar ni ialah 1669.8 km sejam. Dia berputar. Apa jadi kalau awak nampak kita tak bergerak kan? Kita diam je sebab kita bergerak sama dengan bumi. Andai kata bumi tiba-tiba stop, tak bergerak, apa jadi pada kita? Siapa boleh jawab? Akil? Akil? Yes sir. Yes sir. Okey. Apa jadi pada kita? Apa sih tadi? Sebab tak itulah tu. dengar. Awak tak apa dengar ni sir. ke bercakap dengan Zara tadi? Berborak dengan Zara ke? Tak, kan sir rekod kan. Tak apa dengar sangat. Earphone tak bawa. Ya ke? Okey, cikgu tanya. Okey, dengar ya. Okey, bumi berputar 1669.8 km sejam. Dia berputar. Kita tak rasa sebab kita berputar sama dengan dia. Kita bergerak ni pun 1600 km sejam. Tiba-tiba bumi berhenti. Tak bergerak. Berhenti. Apa jadi pada kita? Macam kita lah. Okey, bawa bayangkan awak naik skateboard. Tahu skateboard? Tahu. Okey, awak naik skateboard. Tiba-tiba skateboard berhenti. Awak? No gravity. Adakah awak akan berhenti sama dengan skateboard? Tak. Awak akan terapung. Aduh awak. Bayangkan awak naik basikal. Awak naik basikal kan Akil? Awak kayuh basikal. Laju kayuh basikal. Tiba-tiba basikal awak berhenti tak nak bergerak. Apa jadi pada awak? Terjatuh. Tercampak ke depan. Okay. Betul kan? Betul. So itulah yang berlaku pada kita kalau bumi berhenti berputar. Kita akan tercampak ke depan. 1600 km sejam
kita punya bergerak tu ya. So ini mengambil masa 4 minit bagi setiap darjah. Darjah ni kita tengok kat sini nanti. Okay. So kesan yang kedua ialah perbezaan waktu tempatan. Jadi bila berputar begini, bumi yang luas begini, jadi kita ni tak sama waktu. Malaysia sekarang pukul 1.05 minit. Tapi Amerika pukul berapa? China pukul berapa? Australia pukul berapa? Sebab kita berada di tempat yang berbeza, maka kita juga ada waktu-waktu yang berbeza. Itu ialah kesan putaran bumi. Siang dan malam, perbezaan waktu, tempatan. Okay. Now, setiap satu darjah bersamaan 4 minit. Masa form 1 awak dah belajar tentang garisan latitude. Okay, latitude yang ada darjah-darjah tu. Okay, so setiap satu darjah tu dia membawa 4 minit. 4 minit dia bergerak satu darjah. Ni dia. Okay, so awak tengok sini. Ini 0 darjah. Ni 15 darjah. Ada 15 darjah dalam tu. So kalau satu darjah 4 minit. Berapa tu? Mari kita kira. Mana kalkulator cikgu? Allah, kalkulator pula tak nak keluar. Okay, cikgu kira So kalau ada 15 darjah, satu darjah ialah 4 minit, maka sini 0 hingga 15 darjah timur ni 1 jam. 60 minit dia punya beza. So maksudnya orang dekat sini dia 1 jam lebih awal daripada orang di garisan meridian pangkal. Orang di sini 1 jam lewat daripada garisan meridian pangkal. So kalau katalah garisan meridian pangkal ni ialah pukul 12 tengah hari, maka orang di sebelah sini ialah 1 tengah hari atau 1 petang. Dan orang di sebelah sini ialah pukul 11 pagi. Dia lewat 1 jam, yang ini awal 1 jam. Okay? Alright. Sebab tu kalau awak tengok, kita di Kuala Lumpur, kita tengah breakfast ni pukul 6 petang tengah minum petang ni. Orang sini tengah kerja. Tapi orang San Francisco dah malam tidur, belum bangun lagi. Sebab waktu yang berbeza-beza itu. Okay, next. Ini susah sikit lah cikgu nak explain kat awak. Macam mana kita try. Okay, kesan putaran bumi yang pertama. Ini tadi siang dan malam. Kedua ialah perbezaan waktu tempatan. So yang ketiga ialah kesan pembiasan angin lazim. Okey. Ada gambar tak? Macam inilah cikgu tunjuk. Awak tengok bumi. Okey. Bumi ada banyak garisan Ada banyak garisan. So kita ambil dekat sini. Ni China. Ni Malaysia, nampak So angin tu bila dia turun, dia tak turun terus lurus tau. Dia tak turun lurus. Dia berbelok. Dia berbelok. Disebabkan oleh garisan-garisan ini dan juga disebabkan oleh putaran bumi. Okay. So bila dia sampai sini, sampai garisan sartan, dia akan terpesong. Pergi ke arah sini. Bila sampai khatulistiwa, dia terpesong lagi. Dia terpesong. Okay. Ini kita panggil disebabkan oleh kesan Coriolis. Cikgu tengok ada tak kesan Coriolis ni. Video dia. Cikgu tak pastilah awak boleh tengok tidak video ni. Tapi nanti cikgu akan share dengan awak. Nampak tak video dia? Sekejap Dalam buku teks awak pun ada kesan Coriolis. Tapi cikgu nak explain susah. Tengok ni. Okey. Tengok video ni. So mereka ni seolah-olah macam atas bumi lah. So kalau bumi tak bergerak, maka bola itu boleh dibaling. Tak ada masalah. Okey. Sekarang ni bumi berputar. Ini ikut jam. Walaupun dia baling straight dekat kawan dia, tapi bola itu seolah-olah terpesong. Dia pergi tempat lain. Nampak kan? Nampak tu, tengok pada atas. So bila dia berputar, dia baling lurus. Tapi nampak bola itu
macam terpesong pergi ke arah yang lain. Itu kita katakan dengan biasan, nampak? Dia pergi lain. Okey. Nampak? Dia baling lurus dah. Tapi disebabkan putaran maka dia berputar. Tengok yang ini. Dia berputar sama dengan orang di bawah tu. So, bila dia baling, nampak tak dia terpesong? Tengok. Terpesong. Ni slow motion. Nampak? Dia corner. Nampak macam dia corner bola tu. Itu yang pembiasan angin tadi tu. Okey, tengok orang daripada pandangan orang ni. Dia baling, nampak? Dia terpesong. Dia terpusing ke arah yang lain. Dia tak sampai tepat pada orang itu. Ini ialah kesan Coriolis. Okey, ini kalau terbalik. Kalau pusingannya terbalik pula, ini hemisfera selatan. Bila dia baling, dia terpesong ke arah yang lain. Okey, faham tak? Faham tak? Nampak tak video ni? Okey, alright, good. Okey, so sekarang ni cikgu stop lah. Cikgu stop ya. Okey, stop video ni. Okey, ini pun sama cikgu rasa. Okey, kemudian ini ialah pasang surut. So ini kesan putaran bumi yang kedua ialah pasang surut. So kita tengok video dia. Pasang surut ni lebih kepada bulan. Ni ada bunyi. Tak apa, cikgu akan cakap juga dengan awak. Cikgu akan beritahu awak apa yang berlaku. Ini air surut. Tengok bot tu. Sekali air naik, air pasang. 12 jam benda ni berlaku. Lepas tu air turun balik semula. Apa yang menyebabkan air ini naik dan turun? Gravity. Gravity bulan. Tengok. Okay, bumi berputar. Itu ialah lapisan air. Itu air. Itu ialah bulan. So bumi tertarik oleh matahari, bulan tertarik oleh bumi. Ni dia. Saling tarik menarik. Ni gravity. Bulan dan gravity bumi. Sama kuat. Itu sebabnya air pasang. Jadi kawasan yang ditarik oleh graviti bulan, maka dia air pasang. Kawasan yang belakangnya itu ialah air surut. Lemas dah orang tu. Ni lawan dia. Bila ditarik oleh graviti bulan, so A akan tertarik. Graviti juga menarik bumi sikit. Jadi wujudlah dua air pasang di bahagian A dan bahagian C.
So perkara yang sama berlaku bila bumi berada di sebelah sana. Situ pun high tide ataupun pasang air pasang, dan itu ialah air surut. Okay. Alright. Ada lagi sikit lagi. Apa dia? Berapa ringgit? Ada kelas. Kelas. Tengok video tu dulu. Thank you. Okay. Masing-masing dengan TV. Okey, yang ni cikgu stop lah sebabnya dia cerita lain pula. Okey, faham ya? Okey, next one. Ini bila dah bumi beredar mengelilingi matahari. So kita wujud kesannya ialah 4 musim. Ini musim panas. Ini musim luruh. Ini musim salji ataupun musim sejuk. Ini musim bunga. So kalau awak tengok paksi dia macam ni. Dia melintang begini. Ini hemisfera utara, ini hemisfera selatan. Jadi bila bahagian sini, bahagian bawah ni, bahagian garisan jadi mendapat cahaya matahari yang terik. Bahagian kutub, bahagian utara ni, dia mendapat banyak sejuk. So siang pendek, malam panjang. Sini siang panjang, malamnya pendek. Bila sampai dekat garisan, bila sampai dekat musim panas ni, terbalik pula. Hemisfera utara mendapat siang panjang, malam yang pendek. Dan hemisfera selatan, malam yang panjang, siang yang pendek. Okay. Tapi musim luruh dengan musim bunga sama sahaja, tak ada beza. Okay, dua-dua bahagian bumi mendapat 12 jam siang, 12 jam malam. Tak ada siang, tak ada pendek. Okay, so ini nanti cikgu akan beritahu tarikh-tarikhnya. Okay, ini bila, ini bulan apa, dan seterusnya. Dan sekarang ni kita berada di mana? Okay, ini contoh 4 musim. So sini 20 Mac, ini ialah musim bunga. Ni musim bunga. So lebih kurang semua akan mendapat siang dan malam sama panjang. Okay, ini 21 Jun. Bila 21 Jun ni, kita nampak dia sengit tapi sebenarnya paksi bumi tu yang sengit. Tapi dalam gambar ni dia tegakkan paksi bumi. Sebab tu nampak garisan tu yang sengit. Garisan siang dan malam. So awak tengok, masa ni siang lebih panjang, malam lebih pendek. Ni nampak ni siang panjang, malam pendek aja. Ini siang pendek, malam panjang. Ini ialah musim panas. Okey, 22 September. Ini ialah musim luruh. Dia balik semula. Sama panjang siang, sama panjang malam. Bila 22 Disember, ini musim sejuk. Awak tengok, siang pendek, malam yang panjang. Dan di bawah ni hemisfera selatan, siang yang panjang, malam yang pendek. Okey, ini tarikh dia. 20 Mac, 21 Jun, 22 September, 22 Disember. Tapi ini tak tepat. Kalau awak tengok buku teks awak, tarikhnya berbeza. Okey. Musim bunga ni ialah 21 Mac. Sini tulis 21. 20 Mac. Sebenarnya 21 Mac. Okey. Musim panas ialah 21 Jun. Betul. Musim luruh 23 September. Sini 22. So musim sejuk
22 Disember. Betul. So dia lari sikit-sikit sahaja. Dia tak lari banyak. Okay. Alright, next. Ini informasi tentang musim-musim ini. Siapa yang baru masuk tadi tulis nama ya di ruangan chat supaya cikgu nak check attendance nanti. Okay, ini awak kena ingat. Okay, ini dipanggil equinox. Dia ada dua, equinox dengan solstice. Equinox bermaksud apabila bumi dekat dengan matahari. Solstice bermaksud bumi jauh daripada matahari. Okay, matahari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. 21 Mac. Kita sekarang berapa hari bulan? 1 Mac. So kita dah masuk musim bunga belum? belum. Belum. Tapi Malaysia ada ke musim bunga? Tak ada. Tak ada. Malaysia atau kawasan garisan khatulistiwa tak ada musim bunga sebab kita hampir dengan khatulistiwa. Tapi atas daripada garisan sartan, bawah daripada garisan jadi, mereka ada 4 musim. Okey, jadi kita ni berada sebelum yang tengah-tengah tadi tu, sebelum 1 Mac tadi tu. Okey, so bila 21 Mac, kawasan hemisfera utara akan mendapat musim bunga. So musim bunga ini hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Ingat, bila musim luruh nanti sama je maklumat dia, tak ada beza. Kita cuma tengok beza musim sejuk dengan musim panas je. Okay, solstice musim panas. Ni banyak maklumat ni. 21 Jun. So matahari tengah hari tegak di garisan sartan. So hemisfera utara menghadap ke matahari. So pada masa ini, hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Jadi bila musim panas, siang panjang, malam pendek. Hemisfera selatan pula terbalik. Okey, dia terbalik je. So kalau atas musim panas, di bawah musim sejuk. Kalau di atas musim sejuk, di bawah musim panas. Kalau di bawah musim sejuk, di atas musim panas. Kalau di bawah musim panas, di atas musim sejuk. Terbalik itu sahaja. Okey, jadi awak cuma ingat satu hemisfera, satu bahagian atas je. Yang bawah tu terbalik sahaja. Okey, jadi pada waktu ini siang dan malam, siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara. So hemisfera selatan, malam lebih panjang daripada siang. Now, pada waktu ini, kutub utara, ni. Katakan macam ni. So ni siang ni. So kutub utara ni memang mendapat siang 24 jam. Matahari tak turun-turun. Sebab apa? Sebab dia tak dapat malam pun. Di sini dia dapat siang sahaja. Okey? Macam mana orang sana tidur kalau siang 24 jam? Tengok gambar. Ni. So kita lihat sebuah bandar yang berada di jauh di utara, Nordkapp di Norway. Ini paling utara ni, nampak ni cikgu letak ni atas ni, paling hujung sekali ni. Ni. Nak sebut ni pun cikgu tak pandai ni. Next Jeloden ni. So dia paling utara ni. Tengok gambar dia. Nampak? 6 petang matahari di sini. Kemudian dia turun sampai sini. Ni 12 tengah malam. Dia tak tenggelam-tenggelam. Lepas tu dia naik balik semula. Ini 6 pagi. Okey, lepas tu dia duduk di situ sampailah 6 petang. Lepas tu dia turun balik. Selama 3 bulan. Situ dia ada. Dia tak tenggelam-tenggelam. Tak ada malam. Jadi, Mas, macam mana orang di sana tidur? Mas? Ya. Macam mana orang di Nordkapp tu tidur?
Kalau matahari tak tenggelam-tenggelam ni, awak semua selagi matahari tu tak terbenam, awak tak balik rumah kan? Duk berayap, berjalan merata-rata kat luar tu kan? Ini macam mana? Kalau ini ada kat Malaysia ni, cikgu rasa awak tak balik rumah. Betul tak, Mas? Oh, Mas. Cikgu. Nah, macam mana orang di sana tidur? Kalau matahari tak tenggelam-tenggelam ni, adakah mereka tak tidur langsung? Tidur, tutup langsir. Pandai. Tutuplah langsir, tutuplah lampu, tidurlah. Tengok matahari pun dia tak tu. Matahari dia tak cerah tau. Matahari dia macam waktu senja macam tu. Awak pun tengok sini macam waktu senja. So dia tak cerah sangat. Ya, matahari tu pun sebenarnya bila dah berada pukul 6 petang dan 6 pagi tu tak panas langsung. Mungkin dalam 7 atau 10 darjah Celsius je panas ni. Ini macam dekat North Cap ni, matahari paling tinggi tu, matahari tengah hari 5 darjah Celsius. Cikgu pernah berada di Amerika Syarikat. Masa tu musim bunga. Matahari tegak atas kepala. Matahari tegak atas kepala. Tapi cikgu tak berpeluh langsung. Baju 3 lapis. Langsung tak berpeluh. Sebab pada masa itu masih lagi musim sejuk, nak masuk ke musim bunga. Bayangkan. Okay, next. Ni equinox musim luruh. Sama macam musim bunga tadi. Satu cikgu nak pesan. Kalau awak dengar musim luruh sahaja, dia bermaksud hemisfera utara. Tapi kalau awak dengar musim luruh di hemisfera selatan, dia maksudkan di hemisfera selatan. So kalau musim luruh di hemisfera selatan, hemisfera utara musim apa? Cikgu nak tanya kepada Nur Atikah Najwa. Nur Atikah Najwa 2C ada di sana. Nur Atikah Najwa. Hello, Nur Atikah Najwa. Masak nasi kot, masak lauk tengah hari. Nur Irfa Umay Sarah. Ada? Ya. Okey. Baik, dengar tak soalan cikgu tadi? Dengar. Apa jawapannya? Musim bunga. Yes. Okey, dia terbalik sahaja. So kalau musim luruh di hemisfera selatan, hemisfera utara musim bunga. So kalau awak tengok dia tulis musim sahaja, tak ada di hemisfera selatan, dia bermaksud hemisfera utara. Okey. So contohnya macam equinox musim luruh, itu ialah hemisfera utara. Tapi kalau dia tulis equinox musim luruh di hemisfera selatan, itu bermaksud di hemisfera selatan. Okey. Maklumat sama saja dengan equinox musim bunga tadi. Tak ada beza. Okey, sekarang solstice musim sejuk. Terbalik. Jadi matahari tengah hari tegak di atas garisan jadi. Di bahagian selatan. So hemisfera selatan yang banyak menghadap matahari. Hemisfera utara musim sejuk, hemisfera selatan musim panas. So waktu siang di hemisfera selatan lebih panjang berbanding waktu malam. Ini cikgu bagi contoh. Masa cikgu di Washington DC, Amerika Syarikat, cikgu terjaga sebab cikgu tengok matahari tu dah naik tinggi. Tak ada tinggi sangat, macam pukul 8 macam tu. So bila cikgu tengok matahari macam tu, cikgu dah terkejut. Okay. Rupa-rupanya itu bila musim panas memang dia cepat naik. Okay. Bila musim luruh dia lambat terbit siangnya. Itu beza dia. Okay. So waktu malam di hemisfera utara lebih panjang daripada waktu siang. Waktu siang di hemisfera selatan lebih panjang daripada waktu
malam. Ini terbalik pula. So tadi kutub utara 24 jam siang, kutub selatan 24 jam malam. Sekarang bila dah musim sejuk, kutub selatan pula 24 jam siang, kutub utara pula 24 jam malam. Bila malam awak tahulah langsung tak ada matahari. Tapi mereka masih lagi bekerja sebab pasanglah lampu kan. Betul tak Mas? Pasanglah lampu. Nampaklah jalan, bolehlah bekerja. Okey. Baik. Ini kesan putaran juga. Kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. So gerhana. So yang pertama ialah gerhana bulan. Gerhana bulan ni bermaksud bumi berada di antara matahari dan bulan. So bayang bumi menutupi bulan. Itu ialah gerhana bulan. Okey. Gerhana matahari apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi. Okey. So itulah gerhana matahari. Tak ada gerhana bumi. Jangan cakap gerhana bumi. Gerhana bulan, gerhana matahari. Okey. Dah habis ya? Okey, tak payah. Yang ni awak tak payah buat. Tak payah. Okey. Kemudian, ini cikgu ceritakan sajalah. So, banjir besar di Kuantan pada 2013 ini disebabkan oleh putaran bumi dan juga kesan angin ataupun hujan yang datang. So, pada masa ini angin monsun timur laut datang melanda pantai timur Semenanjung dan memberi kesan kepada manusia, kesan ekonomi dan pentadbiran. Mungkin cikgu boleh bagi awak tugasan kat sini. Awak cari maklumat tentang banjir besar di Kuantan. Okey, nanti cikgu tengok. Ada contoh dah. Okey, so terminal bas pun dilanda banjir, tenggelam. Kawasan pusat bandar Kuantan pun tenggelam. Awak tengok tu, tenggelam habis bandarnya. Okey, ini dah last ni. So, kesannya fenomena equinox dan kaitannya dengan perubahan iklim. Alright, cikgu sudah habis dah slide. Okey, dah. Okey, so cikgu akan jadikan ini dalam bentuk video dan cikgu nak awak salin notanya. Okey, tengok ya, awak salin nota tu. Ini, okey. Kemudian yang gambar-gambar ni tak perlu. Ini pun cikgu nak awak salin nota di tepi tu je. Gambar-gambar tu tak payah. Ini pun tak perlu. Ini adalah buku teks. Kalau awak nak print pun boleh daripada buku teks. Okay, kemudian ini awak tulis kesan sahaja. Kesan Coriolis dan juga air pasang surut. Ini peredaran bumi ni cikgu nak awak copy daripada muka surat. Copy daripada muka surat. Sekejap, mana pula begini. Ni. Ni ada gambar. Yang dalam buku, yang dalam slide cikgu tu dalam bahasa Inggeris. So boleh copy kat sini. Nak lukis boleh, nak print pun boleh. Okay. And then yang ini tak perlu. Ini cuma gambar sahaja. Ini salin. Maklumat-maklumat ni salin. Ini tak payah. Ini gambar. Ini pun gambar, tak perlu. Awak nak print pun boleh, terpulang pada awak. Okey, ini pun kena salin. Equinox musim luruh. Okey. Dan juga equinox musim, solstice musim sejuk. Itu salin. Ini salin nota saja. Gerhana bulan, kedudukan bumi di antara matahari dan bulan. Gerhana matahari. Okey, bulan berada di antara matahari dengan bumi. Okey. Kemudian, dah itu saja. Yang lain-lain tak perlu. Okey, ini cuma maklumat sahaja. Okey, cikgu stop sampai sini. Kemudian cikgu akan sambung minggu hadapan dengan bahagian